Yang ketiga kita kena wasiatkan adalah kubur mana? Kena wasiat. Kalau tak esok orang pening nak tanam di mana? Dia ada setengah orang ni dia macam dalam hati dia tu masih di kampung. Walaupun dia dah duduk di Bukit Goh ni dah berpuluh tahun dah, tapi dia masih lagi dalam hati dengan keluarganya di Kedah masalahnya. Tak ada masalah. Kita di Kedah ada kubur mak kita, ayah kita, adik-beradik kita. Jadi ada setengah orang dia nak kubur di kampung dia juga. Saya tak tahu kenapa dia nak sekali. Agak dia bayar alang kubur ni boleh mengetih agak duduk borak. Warna gaya duduk Bukit Goh sedap ke? Dia ingat boleh borak agak. Tak apalah dia nak duduk dekat-dekat. Tapi kalau kubur dah lama ni, sayuk dah duduk jauh. Mak sana, ayah sini, kubur makin ramai orang mati. Dia eloknya pesan pada anak cucu kita atau isteri kita, ke bumi je kat mana kita meninggal. Selesai masalah. Mana yang abang kalau meninggal dekat Sydney, kebetulan kita cuti di Australia, you know. Kalau meninggal di Australia, ke bumi je lah dekat Australia. Sen gitu je. Tak ada nak nyusah keluarga, nak membuang darah, membuang organ, bawa balik. Belanja besar pula lagi. Kalau mati Mekah lagilah orang tanah di Mekahnya. Jadi molek pesan je ke anak cucu, abah meninggal, ke bumi lah mana mati. Meninggal di Amerika, ke bumi di Amerika. Meninggal di England, ke bumi di England. Meninggal di Perak, ke bumi lah di Perak. Tak payahlah bawa balik ke Bukit Goh. Ini yang afdal. Kata Syekh Abu Bakar Al-Munzir Al-Naisabur dalam kitab Al-Awsat wa Sunan, yustahabbu an yudfanul mayit fil baladil ladzi tuwfiya fi. Sunat hukumnya mengkebumikan jenazah di tempat dia meninggal. Ala hadza kana al-amru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sunnah Nabi. Nabi dia kan orang Mekah tapi meninggal di Madinah. Adakah jenazah bawa balik ke Mekah? Tak, kebumikan di Madinah. Jadi kalau kita meninggal di Bukit Goh, walaupun kampung nenek moyang kita di Perak ke di Kelantan di mana, pesan pada anak isteri, tanah mana mati sajalah. Kena pesan tu. Kalau tak dia buat bodoh sama dia kan. Kita dalam hati nak ke bumi di sini, tapi tuan-tuan wasiat, janganlah tempat ke bumi itu tempat orang tak boleh nak hantar. Contohnya, yang abang kalau mati, yang ke bumi kat Bakit Madinah. Ambon meninggal ke Bukit Goh suruh tanah di Madinah. Agak-agak lah orang mati Madinah pun tak dapat ke bumi di Bakit. Sekarang ni Madinah dah tak dapat dah di Bakit tu. Bakit ni dia dah special, khas untuk Bumi Putra saja. Siapa yang orang luar Arab yang dapat ke bumi situ, itu orang terpilih. Special case sangat. Memang Allah izin lah. Sebab dia dah tak buka. Madinah pun ke bumi dekat Jabal Uhud, dekat Bukit Uhud, dia ada buat kawasan kubur baru. Kita janganlah wasiat tempat pelik-pelik memang begitu. Ataupun yang abang kalau meninggal, kuburkan abang di makam pahlawan Masjid Negara sebelah Tun Razak. Abang ni sayang sangat dengan Tun Razak. Agak-agak lah nak wasiat pun menang sabar lah. Tempat yang tak nyusah ke orang. Kalau setakat yang abang kalau meninggal nak Bukit Ubi ya, tak nak Stali jauh. Atas lah, Stali dengan Bukit Ubi tak jauh. Ni esok saya tak tahu jadi ke tak projek pusara negeri. Wallahualam, tak lama tak duduk ibu pejabat, tak tahu cerita. Kita nak buat kubur baru ya. Kata 50 ekar ke katanya. Oi, kalau 50 ekar besar lah, macam taman kita buat. Saya ingat petang-petang orang jogging esok tu, lawa betul. Tengok gambar dia, orang tak tahu kubur lah, kubur. Lawa sangat. Dia tiru Datuk Indra, dia tiru ni Raudhah Sakinah yang Jawi buat. Lawa rumput kapek, ada bunga-bunga. Tak tahulah siapa mati dulu. Tak tahulah siapa jadi perasmi pertama sini ya. Lawa 50 ekar. Wallahualam, saya masa duduk ibu pejabat itu dengar dia borak sama dia. Dah duduk masjid ni tak lama dah tak dengar. Jadi kita pesan pada anak isteri, kita tanam mana kita matilah. Dan yang keempat kata ulama, wasiatkan kepada anak untuk sedekahkan duit kita. Buatkan jariah. Jariah. Apa makna jariah? Jariah ni sedekah yang berjalan. Dia ada sedekah yang tak jariah, sedekah yang statik. Contoh, tuan-tuan ada RM5,
Keluar masjid jumpa orang susah. Be lapar, be lapar, be lapar perut, lapar perut. Kita bagi RM5. Dia lapar betul. Dia beli nasi ayam, tiap habis 5. Dia makan kenyang, dapat pahala. Lepas makan, sakit perut, pergi tandas, buang, habis lah. Dia tak jariah. Sedekah jariah ni apa? Contoh, buat masjid. Buat masjid dan manfaatnya bertahun-tahun tak habis lagi. Macam masjid kita ini. Mungkin ada tuan-tuan di sini yang ada keluarkan jariah sikit. Walaupun asalnya peruntukan tu dah terima, tapi tambahan kemudian langsir, benda-benda ID, interior design, ada masa tak dalam peruntukan kita minta anak karya kita untuk bantu. Lagi tu jalan karya, dapatlah kita jariahnya. Contoh ni mungkin meja ni ada orang sponsor. Jadi selagi meja ni digunakan untuk ceramah apa semua, walaupun dah meninggal, pahala masih berjalan. Tu jariah nama dia. Mikrofon misalnya, dalam peruntukan tak masuk sekali mikrofon, tapi kita sponsor lah speaker, mikrofon, PA system. Selagi PA system digunakan, dapatlah kita apa nama jariah. Kami Masjid Negeri Datuk Indra dapat peruntukan. Masa tu zaman kerajaan lama dulu. Masa tu zaman Tuan Mahathir Perdana Menteri. Buat-buat surat lebih kurang dapat dari Datuk Seri Azmi Ali. Masa tu dia jadi awal ekonomi, jaga MITI. Jadi dapatlah peruntukan untuk buat PA system baru. PA system baru 400,000 kat setengah juta. Tapi bapaklah sedaknya la ilaha illallah. Tuan-tuan kalau semayang Masjid Negeri, jangankan dengar bacaan imam, imam batuk pun sedap. Mana bila imam nak start kan, soft, batuk pun sedap. 400,000 punya barang. Macam masjid kita ni nak buat tahun depan boleh buat. Boleh buat untuk peruntukan ada, tapi PA system memang kena ratus ribu. Masjid Shah Alam 1.2 juta. Baru suara tu dengar macam malaikat maut. Allah gitu. Oh insah. Semayang tu insah dah. Sedap dia ada base dia apa semua. Kami tak mampu lah 1.2 tak lepas. Dapatlah 400,000. Tu pun tak cakap nak syukur dah. Alhamdulillah. Pergilah sekali Masjid Negeri dengar. Bacaan memang sedap. Dia imam kita ada 6 orang. Ada 3 imam sedap, ada 3 imam sedap saya sikit je daripada dia orang lah. 3 ni tak apa sedap sangat berlagu. 3 orang tu dia memang qari Quran. Yang geng-geng qari ni, oh jangan kat semayang sebut Allah Akbar sedap lah. Dia sebut Allah tu sengau dia pun sedap dah. Macam mana dia boleh dapat sengau dia tu mahal lah. Yang 3 lebih kurang saya je lah bunyinya. Tapi bila kita orang beli alat tu, dia ada auto tune. Auto tune ni macam artis biasa buat, suara sumbangnya tapi dalam album sedap. Dia automatik, dia tutup mana hak tak sedap. Akan ada jutawan kosmetik seorang suara tak sedap pun, tapi dia buat album orang dengar juga sebab auto tune. Tak bolehlah sebut ada kamera kan kena zaman. Yang penting dia auto tune tu mustahak. Jadi bila kita nak masuk suara dia adjust lah. Test dia simpan suara kita. Rekodkan nombor 4. Jadi bila kita bertugas tekan nombor 4, puk, terus suara jadi sedap. Tapi PA system ni dia tak boleh beli barang letak, dia kena ada engineer. Macam ni kita orang masjid kena surrender lah. Yang berhormat menteri, Tuan Menteri boleh sponsor, tak ada masalah. Masalah pakar tak ada. Itu yang banyak tempat ada alat tapi tak guna pun. Orang ni datang putar, orang ni pulas, lah penuh begitu je. Bila tukar nombor 10, bila 2 kuat sangat pula lah 6. Ni kalau 4. Benda tu auto ada, dia pulas, dia buat macam karaoke, tak boleh. Dia kena ada sound engineer. Sound engineer kena ada, jurutera bunyi. Macam saya di Masjid Negeri, saya ada sound engineer. Tapi sound engineer tu dia orang JAV, juru audio visual. Sound engineer sebenar saya. Bukan saya pandai engineer sound tak. Kerja saya sound engineer. Engineer tak kerti bahasa, saya sound. Engkau bila nak siap orang komplain, kan bunyi saya akan sound lah engineer tu. Itu panggil sound engineer. Asal hamil lagi kan. Nampak sangat dia minta yang berhormat kita esok supaya sponsor. Dia saja pulas je tu. Datuk Pengurusi minta anak buah sengaja pulas tu supaya dapat 400,000.
Ni contoh saja, ni yang saya cerita wakaf tadi. Membantu benda bersifat jariah. Orang sekarang ni selalu ingat asal wakaf bagi Quran ke masjid. Dah, oh ini zaman tori je bagi Quran. Orang zaman sekarang benda manfaat. Contoh tandas awam, itu juga wakaf, menyenangkan orang. Banyaklah benda-benda wakaf itu. Alhamdulillah sekarang kita di Felda sudah ada wakaf Felda, dan dijangka wakaf Felda ini boleh mengurus aset kita yang telah pun bernilai 500 juta. InsyaAllah menjelang tahun 2030 wakaf ini akan boleh mengurus segala aset-aset ini, dan dengan aset ini kita boleh membantu golongan yang memerlukan. Dan saya dipahamkan wakaf Felda dia akan laburkan semula sebahagian daripada keuntungan pelaburan awal yang disumbangkan oleh Felda sendiri dan juga agensi-agensi dia macam FGV Holding, Koperasi Pemodalan Felda, MSM Holding, dan ada beberapa agensi yang lain. Jadi 30% daripada keuntungan yang diperoleh oleh wakaf Felda ini akan diperuntukkan untuk kebajikan. 5% lagi akan disalur pada Majlis Agama Islam negeri-negeri, dan selebihnya dia labur semula. Jadi tuan-tuan kalau masuk skim wakaf ini, duit tuan-tuan manfaatnya banyak. Bukan sekadar tolong masjid, tolong golongan yang memerlukan. Dan sebagai permulaan, Felda akan salurkan dana bernilai 10 juta dalam wakaf Felda untuk nak memulakan wakaf ini. Tuan-tuan kena bantulah. Ada kaunter di depan, jangan lupa tanya apa yang perlu, sumbanglah. Wallahualam, mungkin serendah RM5, RM10 kita boleh masuk. Dia akan kumpulkan dana tu, nanti dia akan gunakan untuk membeli benda-benda yang bermanfaat. Macam contoh kalau wakaf, sekarang ni wakaf banyak dah orang buat. Yang negeri bawah Majlis Agama confirm lah ada wakafnya. Kalau sekarang ni PMB ada wakaf, banyak pihak buat wakaf. Tapi wakaf ni biasanya tumpu kepada pendidikan. Macam contoh wakaf Majlis Agama, dia tumpu kepada pembinaan asrama untuk pelajar-pelajar di luar negara. Bagi tuan-tuan yang pernah duduk belajar di luar negara, antara masalah utama kita duduk di negara orang adalah penginapan. Nak sewa mahal. Kalau duduk di UK ke di Cairo mana, belanja tinggi. Tapi nasib baiklah Majlis Agama misalnya, dia ada buat beli bangunan-bangunan di Bandaraya itu, dia buatnya asrama bagi orang duduk. Besar pahala. Dia sumbangan tak langsung. Wakaf Felda ni nanti dia akan salurkan bantuan pada pendidikan. Saya nak ajak tuan-tuan pagi ni ni cerita pencen kubur. Baik, kau teruk mikrofon. Sekejap lagi berhentilah, sabarlah sekejap. Nyak tu makin teruk dah. Sikit lagi. Dalam kitab Durratun Nasihin, ni nak bagi semangat ke tuan-tuan puan-puan masuk wakaf. Dalam kitab Durratun Nasihin ada satu kisah. Ni cerita di surga. Ada dua orang laki-laki, dia berebut nak masuk surga. Dia kata dia layak pertama. Orang ni kata, "Dok, bukan awak, saya. Bukan saya, awak." Bergaduh. Allah utuskan malaikat, selesaikan. Malaikat tanya, "Ya, apa masalah bergaduh-gaduh ni?" Jawab lelaki yang pertama, "Wahai malaikat, dalam ramai-ramai ni yang layak masuk surga lebih awal pada orang lain, saya lah. Kenapa pula awak? Saya dulu haji mabrur. Orang haji mabrur ni tak ada dosa. Jadi saya lebih layak pada orang lain." Malaikat tanya, "Tuan Haji tahu macam mana orang haji mabrur ni cepat masuk surga banding orang?" "Oh begini tuan. Dulu saya masa nak pergi haji, pergi kursus haji, tabung haji buat 17 siri. Saya tak ponteng pun. Jadi penceramah tu pesan, buat haji elok-elok, dapatkan dana daripada sumber halal, belajar ilmu, taharah, fiqh macam-macam. Kemudian ketika kamu buat ibadat itu, jangan sombong, jangan ngata ke orang, jangan buat onar, jaga dalam ihram, dan yang paling mustahak, jangan ngata tabung haji." Itu paling mustahak. Syarat dah dapat mabrur, tidak mengata dan mengumpat tabung haji. Terutama bila bas tabung haji datang lambat semasa di Muzdalifah. Itu dalam silibus dia lah. Jadi kata Pak Haji ni, "Saya tuan, saya ikut semua.
Dan Alhamdulillah saya dapat haji mabrur. Hari ni saya nak claim. Malaikat kata ginilah Pak Haji, Pak Haji dapat mabrur sebab pergi dengar ceramah kursus haji kan? Boleh tak saya cadang kita bagi penceramah tabung haji tu dulu masuk? Kenapa pula dia? Kerana dia lah Pak Cik jadi semangat. Kalau dia tak bagi semangat, Pak Cik buat haji bodoh sajalah. Haji no motor begitu ya, janji haji sudah. Tapi kerana dia bagi semangat, Pak Cik jadi semangat, betul tak? Oh ya tak ya juga. Okeylah Encik Malaikat, saya setujulah. Ustaz tabung haji tu masuk dulu. Baru masuk. Tanya lelaki yang kedua. Mamat, bapa mu bergaduh dengan orang tua? Mamat nak jawab, Cik Malaikat, saya dulu mati syahid fisabilillah. Patut orang mati syahid masuk dulu. Malaikat tanya, ente tahu di mana mati syahid masuk dulu? Dia pun ceritalah, saya dengar ceramah gila-gila. Malaikat kata, boleh tak kita bagi penceramah tu dulu masuk? Akhirnya sepakat, okeylah, kita bagi ustaz-ustaz dulu masuk lah. Para alim ulama, asatizah, tok guru pondok apa semua masuk dulu, kerana mereka menyebabkan orang jadi baik. Tiba-tiba di kalangan orang-orang alim ni, mereka tak nak masuk dulu. Mereka kata, melah masuk dulu ustaz-ustaz sekalian. Jawab alim-alim ni, minta maaf Cik Malaikat, kami akui di tangan kami lah ramai orang jadi baik, ramai orang hak jahil jadi ilmu, orang jahat jadi nak beramal. Tapi kami kena akui, kami ni jadi alim sebab dulu ada yang membantu kami. Kami dulu susah tuan, duduk di kampung, mak ayah susah, tapi adalah satu wakaf bantu kami untuk menyambung pelajaran. Kami dapat pergi ke Mesir. Di Mesir pun tiket semua wakaf ni bagi. Wakaf Pelda nama ni, contoh sajalah. Wakaf Pelda bagi. Tiket kapal terbang cukup bagi. Duit belanja poket pun ada. Kami pergi ke Cairo belajar agama. 4 tahun kami tak payah cari sewa rumah dengan orang Arab. Kami duduk rumah yang dibeli bangunan oleh majlis agama, orang wakaf juga. Kami belajar tenang 4 tahun. Yuran orang bayar, duit poket ada. Habis 4 tahun kami mengaji, balik ke tanah air, kami mengajar masjid surau. Hasil daripada mengajar lah orang jadi baik. Jadi kami ini boleh jadi alim kerana ada orang-orang yang membantu. Maka apa kata malaikat? Mana dia dulu orang-orang yang dulu membantu anak-anak ni belajar? Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Tuan-tuan yang mengeluarkan belanja bantu orang masuk surga lebih cepat daripada orang alim, masuk surga lebih cepat daripada haji mabrur, lebih cepat daripada orang mati syahid. Apa sebab? Kerana duit tuan-tuan puan-puan telah menyebabkan ramai orang jadi orang alim. Orang alim tu pula membentuk pula orang jadi orang haji mabrur, orang mati syahid dan macam-macam. Dia panggil multiplier effect. Contoh, kita bagi satu budak. Budak main sini, nampak dia pakai baju Melayu sampai merah, walaupun nampak dia kecil lagi, kita jaga dia, beri dia duit. Siapa sini boleh nafikan kau anak-anak ni lah jadi mufti esok? Tak ada orang boleh sanggah. Tak jadi mufti, pengarah Jabatan Agama, tak jadi yang ketua majlis agama. Mereka daripada kecil kita fund dia, bagi duit, dia berjaya jadi orang alim. Sepanjang dia buat kebaikan, kita dapat multiplier effect. Yang ini dia panggil wakaf. Wakaf ni berterusan. Beri makan, habis lah. Ni bukan tak bagi pergi makan, sudahlah. Kalau tak ada dah orang buat jamuan makan. Makan kena buat Maulidul Rasul, wajib makan. Ceramah sunat je, makan wajib. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi, tak boleh, tak ada. Tapi dia tak boleh lawan wakaf. Jadi marilah kita sama-sama pergi ke kaunter wakaf nanti, tanya, Cik, apa yang saya boleh bantu? Apa yang saya boleh bantu? Serendah berapa? RM5, RM10, kita masuklah. Nanti bila dana dah cukup, tahun depan walau susah apa pun yang kita akan hadapi kewangan ekonomi, insya-Allah instrumen zakat, wakaf boleh support lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau kita bantu, kalau tak bantu habislah.